A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dirahmati, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam rancangan Nabi Pesan Apa. Pada pagi ini, marilah sama-sama kita renung sepotong hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, dakhalat alayya imra'atun wa ma'aha ibnatani laha tas'alu falam tajidu indi syai'an ghaira tamrah wahidah fa'ataituha iyyaha faqassamatha baina ibnataiha walam ta'kul minha thumma qamat fakharajat fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina fa akhbartuhu faqala man ibtuliya min hadhil banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitron minan nar, muttafaq alaih. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa pada suatu hari seorang ibu bersama dua orang anak perempuannya datang ke rumahnya meminta sesuatu. Namun Aisyah tidak menemui sesuatu di sisinya. Maknanya dia tidak ada apa-apa di rumahnya untuk diberikan kecuali sebiji kurma. Tuan-tuan dan puan-puan, hanya sebiji, ya, bukan sekilo atau semangkuk, sebiji kurma sahaja. Fa'ataituha iyyaha, maka aku berikan sebiji kurma itu kepada wanita itu. Wanita itu pun ambil kurma itu sebiji, faqasamatha baina ibnataiha, dia pun belah dua sebiji kurma itu dan dia bahagikan seorang separuh kepada dua orang anak perempuannya. Kemudian dibangun, beredar keluar daripada rumah Aisyah radhiyallahu anha. Tak lama kemudian Nabi balik. Maka Aisyah pun menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang telah berlaku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang diuji dengan anak-anak perempuan ini, maka dia berbuat baik kepada mereka, maka mereka itu menjadi pendinding atau pelindungnya daripada api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, sangat indah ya hadis ini. Apa yang kita dapat belajar? Pertama, Nabi ketika ini Nabi tidak ada di rumah, Aisyah berada di rumah. Ketika Aisyah berada di rumah, datang seorang perempuan, seorang ibu dengan dua orang anak meminta sesuatu. Jadi kita dapat belajar di situ bahawa rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terbuka untuk semua orang. Orang kaya, orang miskin, tak ada rasa segan, ya, tak ada rasa teragak-ragak untuk mengunjungi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang membawa hajat. Ya, bukan saja nak tanya masalah agama, tapi mereka juga datang mengadu, meminta keperluan mereka, masya-Allah. Jadi itu rumah seorang pemimpin besar yang boleh dikunjungi oleh sesiapa saja tanpa ada sekatan. Bayangkan, tak ada guard yang tunggu, kamu perempuan nak pergi mana ni? Kan tak ada. Kan terus datang saja ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah radhiyallahu anha, ya, begitu mulia hatinya. Tak ada apa nak bagi, cuma hanya sebiji kurma ada di rumah. Beliau tak rasa berat, tak rasa segan, tak rasa alah nak bagi ke sebiji, nanti apalah orang kata. Tak ada. Kan, walaupun ada sebiji, dia tetap bagi sebiji itu. Dan wanita itu pula menerima dengan rasa puas. Tak ada kata, sebiji je bagi, nak buat apa? Tak ada. Kan, dia ambil sebiji,
Dan dia bahagikan sebiji itu kepada 2 anak perempuannya dan dia sendiri rela tak makan. Tak ada nak ungkit-ungkit. Ummul Mukminin tak ada ke lain, saya pun lapar ke apa. Tak ada. Dia ambil dengan penuh rasa puas dan berterima kasih. Ya. Selepas anak-anaknya makan sebelah kurma setiap seorang tu, dan tak ada merengek-rengek, tak ada bersungut-sungut. Terus balik. Masya Allah, betapa tinggi budi Aisyah dan betapa tinggi akhlak wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang, Aisyah ceritakan apa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun satu lagi kita nampak terselahnya komunikasi yang baik antara suami isteri, antara Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tahu komunikasi yang baik? Sebab bila Aisyah cerita, Nabi boleh komen dan memberikan taujihat. Ya, Nabi SAW mengatakan bahawa sesiapa yang diuji, maknanya yang dianugerahi anak-anak perempuan, lalu berbuat baik kepada anak-anak perempuan itu, maka dia menjadi pendinding dirinya daripada api neraka. Jadi ini pentingnya kita belajar di sini, selain daripada nak menunjukkan pentingnya mendidik anak perempuan ini, kita dapat belajar dari segi komunikasi yang baik antara suami isteri. Maknanya suami balik dari mana, penat macam mana pun, silalah dengar apa aduan yang nak disampaikan oleh isteri. Sebab kadang-kadang isteri ni dia tak sabar nak cerita apa yang berlaku, apa yang dia rasa teruja, apa yang dia alami. Dia tak sabar-sabar nak mencerita kepada suami. Jadi suami, tolonglah dengar dengan baik. Jangan kata, aku baru balik ni penatlah, asyik nak membebel ke apa. Jangan. Ya, dengar dengan baik dan kalau perlu beri komen, ya, beri pandangan, beri ulasan, berikanlah komen, ulasan, pandangan, taujihat yang baik kepada isteri. Ya, jadi banyak kita dapat belajar kisah ini, walaupun dia berlaku begitu pantas dan sekejap, tapi dia memberikan kita satu pengajaran yang amat penting yang menunjukkan betapa indahnya ajaran Islam untuk kita sama-sama hayati. Sekian dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi pada minggu akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat.